KPM. Kenapalah pokok ni banyak pula layu dia kok ni. Layu sini. Macam mana ni? Cikgu. Ya Allah, Nisa. Cikgu tengah buat apa tu, cikgu? Itulah saya duduk sini kan tengok-tengok pokok ni kan. Gembur-gembur sikit, siram-siram sikit pokok-pokok kat sini. Wah, cikgu, saya tengok pokok cikgu cantik je, segar je. Tapi kenapa pokok saya tengok ni, cikgu? Layu. Tengok daun-daun dia. Kuning-kuning gitu kan? Ya. Itu mesti ada sebabnya tu. Sebab? Mesti ada sebabnya. Okey, cukup ke tidak, Nisa, keperluan asasnya tu? Alamak, keperluan asas yang macam mana tu, cikgu? Okey, baik. Kalau nak tahu, kenalah bersama-sama dengan cikgu untuk slot hari ini. Ya, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua, sekiranya tiada keperluan, jangan keluar rumah. Pakai pelitup muka dengan betul dan kemas. Dan juga jangan lupa untuk jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman sekiranya perlu. Sebelum kita pergi kepada kenapalah pokok saya ni layu-layuan begini, jomlah kita tengok profil guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah penonton semua, sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini, suka Nisa nak jemput kawan-kawan untuk turut sama dalam kelas kita hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan adik-adik dari SK Pasir Gudang 2. Hai semua. Selamat pagi adik-adik. Hai. Wah, bersemangatlah semua. Jadi kita nak berkenalan dahulu dengan mereka ya, cikgu. Jom saya nak persilakan adik Dia Amanda. Sila perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dia Amanda binti Amran. Saya dari sekolah SK Pasir Gudang 2. Terima kasih Dia. Seterusnya kita ada adik Auni, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Wan Auni Fakeha binti Wan Muhammad Najib dari SK Pasir Gudang 2. Terima kasih Auni. Seterusnya kita ada adik Isbaihaki, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Isbaihaki bin Muhammad Fazli dari SK Pasir Gudang 2. Terima kasih Is. Kemudian kita ada adik Fahim. Silakan Fahim. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Fahim bin Syamsul dari Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 2. Baiklah, terima kasih adik-adik dari SK Pasir Gudang 2 yang akan turut bersama-sama dengan kami. Yang di rumah, adik-adik boleh turut sama mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pergi pada topik, sebelum saya tanyalah cikgu, kenapa dengan pokok saya ni, kita ada satu video khas yang ingin kita kongsikan dengan anda semua. Jadi jom sama-sama kita tonton. Saya suka menyiram pokok bunga. Bila saya tidak menyiram pokok, pokok tersebut akan layu kerana pokok memerlukan air untuk membesar. Saya suka pokok yang subur dan cantik. Semua pokok memerlukan cahaya matahari. Jadi pokok yang ditanam di rumah saya akan saya letakkan di kawasan yang terbuka. Dengan ini pokok dapat membesar dengan sehat. Saya sering melihat ibu saya meletakkan baja pada pokok bunganya. Ibu kata tumbuhan memerlukan nutrien untuk membesar. Patutlah semua pokok yang ibu tanam subur dan cantik-cantik.
Baiklah, itu dia perkongsian daripada adik-adik kita berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Mungkin ada kena mengena kenapa pokok Nisa tak menjadi macam pokok cikgu. Tak apa, itu kita akan bincangkan selepas ini. Jadi Cikgu Intan, sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ini? Banyak pokok-pokok ni Cikgu. Ya, Nisa. Baiklah, hari ini sebenarnya cikgu nak terangkan satu topik yang sangat menarik yang ada kaitan dengan alam kita, iaitu tumbuhan. Baiklah, cikgu nak tanyalah sebelum tu. Nisa suka tak dengan pokok-pokok ni? Suka. Saya cuba tapi cikgu tengoklah hasilnya. Sedikit mengecewakan tapi tak apa, saya masih tak berputus asa. Okey, baik. Sebenarnya memang pokok-pokok ni kalau kita tengok sejuk je mata memandang, betul tak? Sebab ia hijau, bunga cantik, okey. Dan sebenarnya tumbuh-tumbuhan ni selain daripada menyejukkan mata kita yang memandang, ia merupakan sangat penting dalam kehidupan kita. Okey. Baiklah. Sebelum cikgu masuk tentang pembesaran tumbuhan, apa kata kita ketahui dulu tentang kepentingan tumbuhan. Okey, baik. Okey, yang pertama kepentingan yang pertama ialah tumbuh-tumbuhan ni sangat penting kerana ia merupakan habitat untuk haiwan. Baik. Haiwan terutama yang berada di hutan, tumbuh-tumbuhan ni merupakan habitat ataupun tempat tinggal kepada mereka. Terutamanya seperti haiwan seperti monyet, tupai, kan, burung, semuanya membuat sarang di atas pokok. Okey, jadi kalaulah tak ada tumbuh-tumbuhan ni, kat mana agaknya haiwan ni nak tinggal? Betul, cikgu. Betul tak? Baik. Kepentingan tumbuhan yang kedua ialah sebagai sumber ubat kepada manusia dan haiwan. Baik, tumbuhan ni sebenarnya banyak digunakan dalam perubatan kita, terutamanya perubatan yang berasaskan herba. Okey, sebagai contoh kalau cikgu boleh beri, contohnya tumbuhan seperti kacik Fatimah, tungkat ali, serai, kunyit banyak digunakan dalam perubatan kita. Itu adalah kepentingan yang kedua. Kepentingan yang ketiga pula, apakah dia? Okey, sebagai sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Okey, kita tahu tumbuh-tumbuhan ni membekalkan oksigen kepada manusia dan haiwan. Okey, kalau tak ada tumbuh-tumbuhan, agaknya macam mana kita nak bernafas, Nisa? Nanti tak bolehlah bernafas, cikgu. Kalau tak boleh bernafas nanti macam mana pula, kan? Ataupun mungkin satu cara yang boleh, nak ke kita bawa tong oksigen ke mana-mana? Tentulah tak nak, kan? Sebab tong oksigen kan berat. Okey, jadi itu adalah kepentingan yang ketiga. Dan seterusnya, kepentingan yang keempat ialah sebagai sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Jadi tumbuh-tumbuhan ni kita tahu membekalkan vitamin. Okey, membekalkan vitamin kepada manusia dan haiwan. Vitamin ni sangat penting untuk kesihatan kita. Betul tu, cikgu. Dan kita tahu pokok-pokok banyak yang memberi manfaat pada kita daripada akarnya hingga ke pucuknya, cikgu. Ya, betul tu. Daripada akar, batangnya, buahnya, banyak manfaat yang kita dapatkan daripada pokok. Sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita, Nisa nak semua kita ambil rehat dahulu. 5 minit boleh? Boleh. 5 minit lah, 2 minit. Okay, kita akan jumpa lagi selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Intan Marlinda dan juga kawan-kawan saya dari SK Pasir Gudang 2 Johor. Dan topik kita hari ini adalah pembesaran tumbuhan di bawah mata pelajaran sains. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Sebelum tu cikgu, saya nak tanyalah kawan-kawan saya ni, adakah adik-adik dah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Thumbs up. Ya, semua dah bersedia. Okey, alhamdulillah. Yang lain? Yang bawah tu thumbs up. Okey, thumbs up. Malu-malu je pula. Tak apa. Okey, jom cikgu kita mulakan. Okey, baiklah. Okey.
Ciri-ciri benda hidup. Baik. Kalau masih ingat lagi, okey, sewaktu di tahun 1, anak-anak ada mempelajari tentang ciri-ciri benda hidup. Jadi untuk permulaan ni cikgu nak kita refresh balik ataupun segarkan semula minda dengan ciri-ciri benda hidup ini. Jadi sebenarnya tumbuhan juga merupakan benda hidup. Sama seperti manusia dan haiwan. Okey, jadi semestinya dia juga mempunyai ciri-ciri benda hidup. Okey, jadi untuk itu cikgu nak anak-anak yang bersama dengan kita pada hari ini dan juga anak-anak yang berada di rumah cuba ingat-ingatkan kembali apakah dia ciri-ciri benda hidup yang telah pun kamu pelajari. Boleh ingat tak agaknya adik-adik kita ni? Ada nak kongsikan tak? Apa yang anda ingat? Baik, cikgu nak minta cikgu panggil lah. Boleh. Kan? Takut dia malu-malu pula nak volunteer. Okey, cikgu nak minta Is dulu. Okey, Is. Cuba Is berikan cikgu 2 ciri benda hidup yang Is ketahui. Bernafas dan membesar. Bernafas dan membesar. Okey, baik. Saya nak seorang lagi lah. Okey, Ahmad Fahim, boleh bantu cikgu berikan lagi 2 ciri yang berbeza? Bergerak dan membiak. Bergerak dan membiak. Alhamdulillah, nampaknya anak-anak cikgu di sini masih lagi mengingati apakah dia ciri-ciri benda hidup ini. Baik, okey. Jom kita tengok betul ke tidak apa jawapan murid tu. Baik, yang pertama ialah bernafas. Okey, sebagaimana manusia dan haiwan, tumbuhan juga boleh bernafas, Nisa. Okay, walaupun kita tak nampak pokok-pokok ni tarik nafas, hembus nafas begitu, tapi pokok-pokok ni sebenarnya bernafas. Okey, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua ialah memerlukan air dan makanan. Tapi pokok makan ke cikgu? Bagus soalan Nisa tu. Makan ke pokok ni, ada nampak ke pokok makan macam kita kan? Mengunyah ke? Baik. Memerlukan air dan makanan itu merupakan ciri-ciri benda hidup. Okey. Tumbuhan juga sama, perlukan air dan makanan. Tapi tumbuh-tumbuhan ni tak sama macam kita. Betul. Dia tak makan macam tu kan? Tapi sebaliknya tumbuh-tumbuhan ini membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tapi kalau adik-adik di rumah, anak-anak semua nak tahu apa itu fotosintesis, yang itu kena tunggu di tahun 4 nanti. Kerana tahun 4 nanti baru belajar tentang fotosintesis ni. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, benda hidup juga bergerak. Yang keempat, benda hidup juga membiak. Perlu membiak untuk apa, Nisa? Untuk dia tumbuh yang baru, cikgu. Supaya tidak pupus. Okey, itu tujuan membiak. Dan yang kelima, membesar. Yang ini kita akan ketahui lebih lanjut sebentar lagi tentang membesar ini. Baiklah. Okey, baik. Seterusnya, sebelum cikgu teruskan, kita nak ketahui dulu tentang keperluan asas biji benih untuk bercambah. Baik. Sesetengah tumbuhan hidup membiak menggunakan biji benih. Okey, membiak menggunakan biji benih. Jadi kita nak tahulah apakah dia keperluan asas untuk biji benih ni bercambah. Okey, jadi adakah sama dengan adakah sama dengan tumbuhan? Baiklah, untuk itu cikgu nak minta sekali lagi murid yang berada bersama dengan kita pada hari ini untuk memberikan apakah dia keperluan asas biji benih untuk bercambah. Boleh tak agaknya kita nak tanya, kali ni kita nak tanya murid perempuan pula. Okey, kita nak tanya Auni. Okey, boleh Auni, cuba Auni sebutkan satu keperluan asas biji benih untuk bercambah. Air. Okey, bagus Auni. Okey, seterusnya cikgu nak minta Dia pula cuba sebutkan satu lagi keperluan untuk biji benih bercambah ini. Udara. Okey, bagus. Okey, Auni dan Dia telah memberikan jawapan air dan udara. Jadi betul. Okey, keperluan asas biji benih untuk bercambah yang pertama ialah semestinya memerlukan air. Okey, jadi biji benih ni, kalau dia tak ada air, dia tak boleh nak bercambah. Okey, bercambah tu maksudnya mula mengeluarkan akar. Okey, kalau tak ada air ni tak boleh nak bercambah. Okey. Kemudian keperluan asas yang kedua yang tadi Dia sebutkan ialah udara. Jadi udara memang diperlukan sebab kita cakap tadi benda hidup dia kena bernafas. Jadi
udara memang diperlukan sewaktu untuk biji benih bercambah. Contoh kalau kita letakkan biji benih ni lah dalam bekas kedap udara yang udara tak boleh masuk, tak boleh keluar kan. Agak-agaknya Nisa, boleh tumbuh tak biji benih? Tak boleh lah cikgu sebab dia perlukan udara tapi tak ada udara. Betul, tak ada udara memang tak boleh tumbuh walaupun kita letak air. Betul. Itu adalah keperluan yang kedua. Sebenarnya ada satu lagi keperluan yang tadi cikgu tak tanya. Ada satu lagi keperluan asas biji benih untuk bercambah. Cahaya ya cikgu. Cahaya? Betul ke cikgu? Ya ke? Okey, cuba kita tengok. Baik. Sebenarnya apa tu? Kalau dah keluar tu? Suhu. Ya, suhu yang sesuai. Okey, suhu yang sesuai bagi pertumbuhan biji benih adalah berbeza-beza mengikut jenis tumbuhan. Okey, sebagai contoh cikgu beri di situ, kalau biji benih kangkung, dia memerlukan lebih kurang 24 darjah Celsius. Yang kedua, cikgu bagi contoh biji benih kubis. Okey, suhunya adalah lebih kurang 18 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Oh, cikgu, patutlah orang tanam kubis, banyak kebun kubis dekat tanah tinggi. Betul. Kerana kubis ini memerlukan suhu yang rendah, lebih rendah berbanding dengan sayuran yang lain. Baik. Jadi kalau suhunya tak sesuai, jadi biji benih ini tak boleh nak bercambah. Okey. Baiklah. Okey. Seterusnya, jom kita pelajari pula tentang pembesaran tumbuhan. Yang tajuk pesan kita hari ini. Okey, tapi kan Nisa, sebelum itu cikgu nak kita kongsikan sebuah tayangan video. Boleh tak? Boleh cikgu, tak ada masalah. Jadi tapi anak-anak murid yang berada bersama dengan kita hari ini dan juga yang berada di rumah, cikgu nak kamu tengok betul-betul video ni sebab nanti cikgu akan tanya soalan berdasarkan video yang video yang akan kita tonton sebentar lagi. Jadi jom sama-sama beri perhatian dan kita sama-sama saksikan. Fahim dengan Arisa nak buat apa tu? Kami nak tanam pokok. Cikgu kata kita boleh jadikan pokok daripada biji ni. Okey, kalau nak tanam pokok, perlukan apa? Kena ada tanah, pasu, sudut tanah dan biji benih. Kena ada air juga. Kalau tidak, macam mana pokok nak tumbuh? Betul tak Ibu? Betul tu, bijak anak ibu. Okey, nanti bila dah tanam, bolehlah tengok sekali pokok membesar. Pokok membesar macam kita juga ke Kak? Macam mana nak tahu pokok itu membesar? Boleh, nanti kita ukur tinggi pokok dan kira bilangan daunnya. Jomlah kita mula tanam biji benih ni. Abang, pokok kita dah semakin tinggi lah. Iyalah, selepas 3 hari pokok dah semakin tinggi. Jom kita ukur berapa tinggi pokok ni. Nak ukur menggunakan apa abang? Kita guna pembara, lepas tu kita catat berapa tingginya. Empat sentimeter. Nanti kita ukur lagi pada hari ke-6 barulah boleh tengok berapa bezanya. Hari ni dah hari ke-6, jom kita ukur tinggi pokok lagi. Jom, biar saya tulis. Tinggi pokok hari ni 8 cm. Bila pokok membesar, tinggi pokok juga akan bertambah. Jadi betul lah abang. Tumbuhan juga boleh membesar macam manusia dan haiwan. Betul tu. Itu dia video yang telah kita kongsikan dengan semua. Agak-agak kan apa yang berlaku dalam video tu? Ya, mungkin ada yang boleh tolong Kak Nisa jelaskan video tadi tu berkenaan dengan apa? Boleh cikgu kita tanya diorang atau cikgu nak kongsikan dengan kami berkenaan video tersebut? Okey, sebenarnya video tadi menunjukkan bagaimana murid kita ni cuba menanam
Ya. Menanam pokok bermula daripada biji benih tadi. Okey, kemudian dia juga menerangkan kepada kita bagaimana tumbesaran biji benih tadi berlaku. Baik. Okey. Jadi sebenarnya kan berdasarkan video yang cikgu tayangkan sebentar tadi, cikgu nak mintalah cuba murid-murid tuliskan apakah perubahan yang dialami oleh tumbuhan semasa tumbesaran itu berlaku. Boleh tak anak-anak cuba tulis dan tunjukkan pada skrin? Tunjukkan jawapan adik-adik berdasarkan video yang telah kita sama-sama tonton tadi. Apa agaknya berlaku pada pokok yang telah ditanam oleh rakan kita sebentar tadi? Oh, semuanya masing-masing ada jawapan masing-masing. Tulis semuanya. Okey, Is dah sedia jawapannya. Okey, kita lihat jawapan Is yang berbunyi bilangan daun bertambah. Bilangan daun bertambah. Auni pun dah nampaknya. Auni, saiz daun bertambah. Okey, bagus. Fahim. Tinggi tumbuhan bertambah. Tinggi tumbuhan juga bertambah. Dan kita menunggu jawapan dia. Ya, kita tunggu jawapan dia. Agak-agak apa yang dia perhatikan di dalam video sebentar tadi. Macam mana dia? Macam banyaknya jawapannya. Kita tunggu dia macam mana. Okey, dia dah sedia dengan jawapannya. Ukur lilit batang bertambah. Aduh, semuanya dapat diperhatikan tadi oleh murid-murid ni. Okey, bagus Maknanya kamu fahamlah sewaktu tumbesaran ini ada beberapa perubahan yang telah pun berlaku semasa tumbuh-tumbuhan tadi membesar. Baik. Okey, baik. Jom apa kata kita cikgu terangkan apakah tumbesaran tumbuhan yang berlaku. Okey. Yang pertama, perubahan yang dialami oleh tumbuhan semasa membesar. Yang pertama ialah bilangan daun bertambah. Kita dapat lihat jika tumbuhan ini semakin lama dia semakin besar, daunnya akan jadi bertambah banyak. Okey, bertambah banyak. Okey, kalau anak pokok, daunnya sikit je Nisa. Betul. Kalau bila dah jadi tumbuhan yang lebih dewasa ni, bilangan daun contoh pokok yang kat depan ni lebih kan banyak. Lebih banyak. Jadi itu perbezaan yang pertama, bagaimana dia membesar. Okey, yang kedua pula ialah saiz daun bertambah. Ya, cikgu. Okey, sebagai contohlah, kalau pokok yang masih kecil, pokok ni pun dikira kecil lah kan. Ada daun yang kecil, ada daun yang besar. Jadi menunjukkan bahawa apabila tumbuhan ini membesar, saiz daun juga akan turut sama bertambah. Okey, itu yang kedua. Baik, yang ketiga pula ialah lilitan batang pokok. Batang pokok bertambah. Kalau anak pokok yang masih kecil-kecil, pokok yang kecil-kecil yang ada depan-depan ni, tengok lilitan kalau kita ukur lilit dia halus sahaja. Tapi bila dia dah mula membesar, kita dapat lihat perubahan pada batangnya. Kalau kita ukur. Itu yang keempat. Kemudian yang ketiga. Yang keempat pula ialah tinggi pokok bertambah. Yang ini jelas ditunjukkan dalam video yang cikgu kongsi tadi. Okey, bagaimana tumbuhan hari ketiga dia punya tingginya lebih kurang 4 cm cikgu tadi dia cakap. Okey, kemudian bila hari ke-6 makin tinggi pokoknya makin kepada besar. 8 cm. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa tinggi pokok juga akan bertambah apabila tumbuhan membesar. Okey, baiklah. Kalau saya lah cikgu kan, bila saya tengok pokok saya bertambah, mungkin mula-mula kita tak perasan. Tahu-tahu je dah besar. Tahu-tahu je dah banyak kan. Yang penting ianya memerlukan makanan dan keperluan asas untuk tumbuh dengan sihat dan besar. Kita akan beristirahat seketika ya adik-adik. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali ke Teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kembali menonton teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Intan Marlinda dan kawan-kawan saya dari SK Pasir Gudang 2 Johor. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Baiklah Nisa, kalau tadi cikgu dah pun terangkan tentang tumbesaran tumbuhan yang mana tumbuhan akan mengalami beberapa perubahan apabila ia membesar. Seperti tadi cikgu cakap, bilangan daun bertambah, saiz daun bertambah, lilitan batang juga bertambah dan seterusnya tinggi pokok juga akan bertambah. Baik, sebenarnya Nisa, apa yang tumbuhan alami sepanjang pembesaran ini, dia akan melalui satu urutan. Urutan tumbesaran tumbuhan. Bermula tadi kita ada belajar tentang yang biji benih, betul tak? Betul cikgu. Peringkat yang pertama, urutan yang pertama ialah sebenarnya biji benih. Daripada biji benih tadi, bila kita dah tanam dan kita bekalkan keperluan asas yang diperlukan, dia akan pergi kepada peringkat yang kedua, iaitu apa peringkat kedua? Biji benih bercambah. Seterusnya, bila dah bercambah, ia akan mengambil masa. Bila dah cukup keperluan asasnya yang diperlukan oleh biji benih ni tadi, biji benih ni akan ke peringkat yang ketiga, iaitu apa dia? Menjadi anak pokok. Menjadi anak pokok. Jadi, setelah kita bekalkan lagi dengan keperluan asas tumbuhan, kita akan, tumbuhan itu tadi akan ke peringkat yang keempat, iaitu pokok mula berbunga. Apabila pokok dah berbunga, akhir sekali ia akan melalui peringkat yang kelima, iaitu pokok berbuah. Jadi sebenarnya ini adalah contoh bagi urutan tumbesaran pokok tomato kalau pokok itu berbuah. Jadi sebelum pokok berbuah, mestilah keluarkan bunga dahulu. Barulah dia akan berkembang menjadi buah. Sebenarnya Nisa, hari ini cikgu ada sedikit aktiviti lah bersama dengan anak-anak murid yang berada di rumah. Jadi saya cikgu telah pun bekalkan sekeping kad, kad bergambar yang ada pada murid. Pada cikgu ada satu kad. Kad ini menunjukkan peringkat yang pertama tadi, iaitu cikgu biji terangkan. benih. Iaitu biji benih. Jadi cikgu nak murid-murid di rumah cuba awak tuliskan nombor peringkat pembesaran, peringkat tumbesaran yang ada pada kad awak tu berdasarkan gambar yang awak ada. Apakah dia peringkat tumbesarannya? Pantas menulis ni. Laju Fahim. Fahim tulis nombor 4. Fahim ada pokok berbunga. Dia tulis nombor 4. Is ada biji benih bercambah. Dia tulis nombor 2. Seterusnya. Auni ada pokok berbuah. Jadi dia tulis nombor 5. Dan dia ada anak pokok. Jadi dia tulis nombor 3. Betul ke tidak? Baik. Berdasarkan, cuba kita tengok board yang ada bersama dengan cikgu hari ini. Di hadapan kita ni. Di hadapan kita ini. Jadi kalau kita dapat lihat, peringkat pertama tadi yang cikgu tunjukkan gambarnya biji benih. Kemudian peringkat kedua tadi is tunjuk biji benih bercambah. Seterusnya dia menunjukkan nombor 3. Betul. Anak pokok. Baik. Dan seterusnya Fahim pula menunjukkan pokok berbunga, iaitu nombor 4. Dan akhir sekali Auni tunjukkan pokok berbuah, iaitu peringkat yang kelima. Maknanya lengkaplah kitaran urutan tumbesaran tumbuhan tadi dari biji benih kepada pokok buah. Jadi kan Nisa, sebenarnya apabila pokok ni dah berbuah, dia akan menghasilkan apa semula? Dia akan hasilkan biji benih semula, cikgu. Dia akan hasilkan biji benih semula. Jadi sebenarnya urutan ni dia akan berulang-ulang dalam satu bentuk kitaran, cikgu. Dalam satu bentuk kitaran. Jadi ini adalah khusus untuk tumbuhan yang membiak menggunakan biji benih. Begitu. Baiklah. Sekarang saya dah faham dah. Tapi itulah, kalau saya nak tanam pokok baru, takut dia jadi lagi macam ni, cikgu. InsyaAllah kalau kita bagi cukup keperluan asas, saya yakin tak ada masalah. Pokok mesti boleh tumbuh dengan baik. Ya, betul. Jadi tak ada kena-mengenalah dengan tangan sejuk ke, tangan panas tak ke. ada. Sebenarnya tak ada pokok memerlukan keperluan asas untuk hidup dengan subur dan baik. Baik, cikgu, jom kita teruskan. Baiklah, okey. Kalau tadi kita dah pun tahu keperluan asas untuk apa tadi? Biji? Untuk biji benih. Untuk biji benih. Sekarang kan kita nak tahu pula apakah dia keperluan asas untuk
tumbuhan. Ya. Sama tak agaknya Nisa rasa? Rasa macam lain sikit sebab cikgu sebab dia dah jadi pokok dah pun mesti dia perlukan lebih banyak perkara yang membantu dia untuk lebih membesar. Okey, adakah banyak ke sikit kan? Tapi kalau nak tahu sama ke tak sama, cikgu rasa kan hari ni macam sunyi macam gini. Cikgu rasa macam cikgu? Nak teruskan nyanyi ke? Tapi tak boleh lah, nanti hujan. apa kata kalau saya yang menyanyi? Okey, boleh tak ada masalah? Boleh tak kalau saya menyanyi? Boleh, cikgu. Nisa boleh dengar saya boleh. menyanyi Baiklah, okey. Tanya sama pokok apa sebab besar. Nanti jawab pokok adanya air. Tanya sama air apa sebab lain. Nanti jawab air ada cahaya. Tanyakan cahaya sebab pokok besar. Nanti jawab iya ada udara. Jangan pula lupa tambahkan nutrien. Cukuplah semua tumbuh membesar. Ya, itu dia. Daripada lagu yang cikgu nyanyikan tadi, kita dah tahu dah apa sahaja yang pokok kita perlukan. Betul tak cikgu? Betul. Ada yang saya dapat tangkap tadi, air, udara, cahaya, dan nutrien. Betul tak kawan-kawan? Kak Nisa dapat 4 ni. Betul tak agaknya? Kak Betul. Nisa dah jawab dulu dah sebenarnya. Okay? Mereka macam betul agaknya. Okay. Itu jawapan Kak Nisa. Ya. Saya tak cakap betul ke tidak ya? Okey. Okey. Apa kata kita cuba tanya murid-murid kita pula. Apa agaknya keperluan asas yang kamu tahu? Daripada lagu yang cikgu nyanyikan tadi, apa agaknya keperluan asas yang kamu dengar tadi? Cuba tuliskan sekali lagi. Cuba tuliskan jawapan adik-adik. Tengok sama tak dengan apa yang Kak Nisa teka tadi. Okey. Awak ni cakap nutrien. Betul satu. Okey. Dia tulis apa tu? Udara dan nutrien. Nutrien. Fahim pun udara. Udara. Is? Macam mana is? Is cahaya matahari. Jadi betul apa yang Nisa jawab tadi. Betul sama. Jadi nak tahu betul ke tidak ni? Macam mana kita kena tengoklah slide seterusnya. Baiklah, sebelum kita pergi ke slide seterusnya untuk mengetahui tentang keperluan asas tumbuhan, kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana tahu. Kita akan kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Intan Marlinda serta kawan-kawan saya dari SK Pasir Gudang 2 sebab hari ini kita nak belajar mengenai pembesaran tumbuhan. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Boleh. Baik, okey. Tadi sebelum kita berhenti rehat, Cikgu ada ceritakan tentang keperluan asas pembesaran tumbuhan. Jadi apa yang tumbuhan perlukan untuk membesar, membesar dengan subur begini. Baik, sekarang kita akan tengok. Okey, tadi pun murid-murid dah sebutkan beberapa keperluan asas yang diperlukan oleh tumbuhan untuk membesar. Baik, okey. Kalau cikgu boleh ulangkan sekali lagi, keperluan asas pembesaran tumbuhan yang diperlukan yang pertama ialah air. Okey, kita tahu tadi awal-awal pun cikgu dah terangkan ciri-ciri benda hidup memerlukan air. Jadi tumbuh-tumbuhan ni untuk dia membesar, dia sihat, dia subur, sudah pastilah dia perlukan air. Kalau tak ada air ni tadi, usahakan nak membesar. Nak hidup pun belum tentu lagi. Betul tak Nisa? Macam kita lah cikgu kena minum air. Sebab itulah agaknya Nisa dah tahu tak kenapa pokok yang tadi tu kuning-kuning.
Okey, itulah salah satu sebab kenapa pokok kita tak subur. Kenapa pokok kita daunnya kelayuan. Jadi itu salah satu sebab. Okey, jadi sebab yang kedua pula, keperluan asas pembesaran tumbuhan yang kedua pula ialah apa tu? Udara. Okey, sebagaimana yang cikgu terangkan tadi, tumbuh-tumbuhan memang memerlukan udara kerana ianya bernafas. Jadi, kita tak bolehlah nak kurung, nak letak pokok kita ni dalam kotak ke, kan? Jadi, kita kena biarkan dia di tempat lapang supaya dia dapat udara yang cukup untuk membesar. Okey. Dan yang ketiga, apakah dia keperluan asas pembesaran tumbuhan yang ketiga yang tadi disebutkan oleh salah seorang murid kita? Ya, Isbahaki sebut tadi. Isbahaki, cahaya matahari. Betul. Tumbuh-tumbuhan ni dia sangat perlukan cahaya matahari untuk hidup, untuk membesar. Okey, tapi kan sebenarnya bukan semestinya cahaya matahari tau Nisa. Okey. Contohnya kalau pokok yang berada di rumah. Macam mana dia dalam rumah kan? Mana ada cahaya matahari masuk dalam rumah sangat kan? Tapi macam mana tumbuhan itu boleh juga membesar. Itu adalah kerana dia dapat cahaya daripada lampu dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau ada cahaya lampu pun tumbuhan masih lagi boleh membesar. Betul. Dan cikgu, pucuk-pucuk pokok ni dia akan ikut cahaya matahari kan? Betul. Sebab tu bila saya letak, contohlah saya letak pokok saya ni tepi tingkap. Lama-lama nanti dia tumbuh, dia mengalir ke tingkap. Sebab dia ikut cahaya matahari. Ya, membengkok ke arah tingkap. Okey, jadi Nisa, kalau dapat kita lihatlah, ada sedikit beza, betul tak? Di antara keperluan asas pembesaran tumbuhan dengan keperluan asas biji benih tadi untuk membesar. Sebab masa biji benih tadi cikgu terangkan apa Nisa yang dia ada perlukan? Tiga je. Ada tiga. Udara, air, suhu. Tapi bila pembesaran tumbuhan ni tadi, cikgu tak sebut pun suhu. Betul. Tapi cikgu kata cahaya matahari. Agaknya kenapa? Kalau dapat cikgu kongsikan sedikit info untuk murid-murid, sebenarnya bila tumbuhan dalam keadaan anak benih ni tadi, dia tidak memerlukan cahaya matahari. Sebab apa? Tadi ini saya ingat tak cikgu ada sebut tentang fotosintesis. Ya, betul cikgu. Ya. Sebab tu dalam peringkat biji benih, tumbuhan sebenarnya belum lagi melakukan fotosintesis. Jadi sebab itulah dia tak perlukan cahaya matahari. Cahaya matahari ni sebenarnya kenapa dia penting? Kerana tumbuhan menggunakan cahaya matahari ni tadi untuk membuat makanannya sendiri. Dia salah satu keperluan. Jadi kalau tak ada cahaya matahari pun waktu biji benih dia tak apa. Yang penting suhunya kena sesuai. Betul, Tapi beza pula bila tumbuhan tu dah menjadi dah lengkap. Dah ada daun, ada bunga dan sebagainya. Jadi di situlah kenapa dia memerlukan cahaya matahari, kerana bila dia dah jadi pokok macam ni, barulah dia akan melakukan proses fotosintesis, iaitu membuat makanannya sendiri. Jadi di sinilah sangat pentingnya cahaya matahari kepada tumbuhan. Betul. Tadi cikgu sebut proses fotosintesis ni adik-adik akan belajar pada tahun 4 cikgu kan? Ya, betul. Tapi kalau waktu-waktu sekarang ni nak buat ulang kaji pun tengok-tengok dahulu. Boleh je, tak ada masalah. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Ya, sebab walaupun murid kita tajuk ni tahun 2, tapi sebenarnya murid-murid kita ni dia advance orang kata cikgu, kan? Sebab apa saja maklumat, apa saja ilmu murid boleh dapat melalui hujung jari sahaja. Dia boleh Google je apa tu fotosintesis. Betul. Kan? Jadi nanti bila di tahun 4 dah tahu. Okey, baik. Itu yang ketiga cikgu sebutkan. Dan tadi cikgu ada sebut satu lagi, iaitu ini. Saya tahu ni cikgu, nutrien cikgu ya? Ya, nutrien. Keperluan penting pembesaran tumbuhan. Jadi, nutrien ni, kenapa nutrien ni penting? Kerana nutrien menjadikan tumbuhan hidup lebih subur. Okey, jadi kan kalau tumbuh-tumbuhan yang hidup melata di tanah, yang bukan kita bela, dia dapatkan nutrien ni daripada tanah, nutrien semula jadi. Jadi tanah ni akan membekalkan nutrien supaya tumbuhan hidup lebih subur. Tapi kalau tumbuhan yang kita bela, yang dalam kita pasu ni dalam pasu macam gini, sebab itulah bila kalau mak-mak kita bela pokok, dia akan sebulan sekali ke 2 minggu sekali ke dia akan letak apa? Baja. Dia letak baja. Kerana
tumbuhan yang kita bela ni, dia duduk dalam pasu ni, dia perlukan nutrien tambahan. Barulah pokok kita cantik ni, Sa. Ada bunga kan, daunnya hijau. Okey, nanti saya nak kena beli baja lah cikgu. Bagi kan? pokok dia lagi kembang, lagi cantik. Baja dia ada macam-macam jenis. Kadang-kadang ada untuk daun, ada pula untuk bunga dan ada untuk buah. Jadi kena tengoklah mana baja sesuai. apa yang sesuai untuk pokok kita. Baik. Jadi itu adalah tentang nutrien. Jadi Nisa, sebenarnya kita ni dah nak sampai ke slide cikgu yang terakhir ni. Ya, cikgu. Okey, iaitu kesimpulan. Cikgu nak buat kesimpulan apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Baik. Diam tak diam dah sampai slide yang terakhir. Betul, dah. saya dah fokus dah tadi nak belajar macam mana nak bagi pokok saya ni lebih cantik dan tak layu-layu dah macam ni. Baik cikgu, silakan. Baik, okey. Sebenarnya hari ini cikgu telah pun menerangkan kepada murid-murid yang pertama, tumbuhan adalah sangat penting kepada manusia dan haiwan kerana ia merupakan habitat haiwan, ia memberi sumber udara, yang ketiga sumber ubat dan juga yang keempat sumber makanan. Itu yang telah pun murid ketahui hari ini. Yang kedua pula, murid juga telah ketahui bahawa keperluan asas untuk biji benih ialah air, udara dan suhu yang sesuai. Okey. Yang ketiga, cikgu juga telah terangkan kepada murid-murid bahawa urutan peringkat tumbesaran tumbuhan adalah bermula daripada biji benih. Kemudian biji benih bercambah, seterusnya ke peringkat anak pokok, pokok berbunga dan akhirnya pokok berbuah. Dan yang keempat yang telah kita pelajari hari ini adalah keperluan asas untuk tumbesaran tumbuhan ialah air, udara dan cahaya matahari. Okey, itu adalah keperluan asas untuk tumbuhan. Ya, itu dia kesimpulan yang dapat kita pelajari daripada sesi kita hari ini. Saya nak tanya kawan-kawan saya dari SK Pasir Udang 2. Semuanya okey? Sebenarnya setakat ni masih baik. Kalau masih okey, bagi Kak Nisa double thumbs up. Faham ya semua? Ya, Fahim bersemangat. Is dan juga Auni dan Dia juga bersemangat. Terima kasih. Cikgu, tadi cikgu ada nyanyikan kita satu lagu berkaitan dengan apa kita pelajari pada hari ini. Rasanya lagi seronok kalau kita nyanyi dengan muzik, cikgu boleh? Tadi saya nyanyi tak ada muzik kan? Jadi kita nyanyi ada muzik pula kali ni. Nisa boleh nyanyi bersama-sama dengan cikgu ke? Saya cuba. Kalau salah lirik jangan marah cikgu ya. Tak ada masalah. Okey, jom sama-sama kita nyanyi semua. Tanya sama pokok apa sebab besar, nanti jawab pokok adanya air. Tanya pada air apa sebab besar, nanti jawab air ada cahaya. Tanyakan cahaya apa sebab besar, nanti jawab ia ada udara. Jangan pula lupa tambahkan nutrien, barulah lengkap semua tumbuh membesar. Tak ingat diri. Saya Kena ulang. Ya. Ya, itu dia lagu yang kita dah nyanyikan tadi di mana telah menjelaskan keperluan asas kita adalah air, udara, cahaya matahari dan juga nutrien. Sebelum kita akhiri episod hari ini, cikgu, saya nak minta cikgu untuk berikan sedikit kata-kata akhir. Boleh cikgu? Kata-kata akhir tentang? Ya, kata-kata akhir. Silakan cikgu. Baiklah, cikgu harap hari ini murid-murid telah pun dapat memahami tajuk yang telah cikgu terangkan tadi, iaitu tumbesaran tumbuhan. Jadi, cikgu harap murid-murid akan lebih bersemangat untuk belajar tentang tumbuhan ini. Mana tahu lepas ni nak tanam pokok lagi ke? Betul. Jadi tak ada kena mengenalah dengan, saya ingat kan sebab orang kata tangan saya panas lah, sejuk ke, tapi tak cikgu. Tak ada kena mengena orang kata tangan panas kan. Tak ada. Sebenarnya kalau tumbuhan ini mempunyai keperluan asas yang cukup, insya-Allah dia boleh berkembang dengan baik, berhidup dengan besar dan subur. Baik, terima kasih Cikgu Intan. Jadi saya nak balik, saya nak tengok betul ke pokok saya ni mendapat keperluan asas yang cukup supaya saya tengok mungkin minggu depan dah tak
layu-layu dah. Ya, Jadi adik-adik, terima kasih dari SK Pasir Gudang 2 kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada mereka yang menonton kami di teras Didik TV KPM. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Bye kawan-kawan. Bye. Sebagai ibu bapa kepada anak yang bersekolah, saya akan memastikan anak saya dapat mengikuti PDPR di musim pandemik ini. Saya juga akan memberikan kerjasama kepada guru-guru anak saya bagi memastikan setiap PDPR yang dirancang dapat dilakukan dengan lancar. Jika terdapat sebarang masalah, saya akan cuba berbincang dengan guru tersebut. InsyaAllah, guru anak saya dapat membantu bagi memudahkan proses PDPR. Sebagai seorang ibu, sudah pastinya saya begitu bimbang dengan keadaan pembelajaran anak saya ketika ini. Namun setelah saya melihat sendiri kesungguhan guru-guru menyediakan pelbagai bahan yang kreatif dan menggunakan pelbagai teknik mengajar PDPR, anak-anak saya lebih seronok belajar di rumah. Dan sudah pastinya saya sebagai ibu berasa lega dengan keadaan ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru kerana berusaha keras untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk anak murid. Bukan mudah untuk mengajar secara online berbanding masa muka. Didik TV KPM.